Tutup apa? Tutup akidah. Orang tak tahu akidah saya akidah apa. I don't have to disclose my personal belief. Orang tak perlu tahu. Itu namanya taqiyah. Katakan contohnya, contohlah na'udzubillah min zalik. Contoh satu orang kata dia berfahaman qaramitah sebagai contoh, ya. Dia tak nak orang tahu, pasal apa? Kalau orang tahu dia susah, mungkin boleh kena hukum dan sebagainya, ya. Jadi dia senyap-senyap depan orang, dia kata, oh saya sama ahli sunnah wal jamaah sama, tapi by right dia qaramitah. Itu namanya taqiyah. Ya, ini memang ada dalam faham Syiah, ya. Tapi sekali saya fahamkan, tidak ada bagusnya, tak ada manfaatnya kita bergaduh dengan Islam. Kita tak pandang dia tak pandang kita, tak guna. Orang Islam tak perlu macam itu. Kita cuba satukan. Bukan satu khabar, rapatkan, ya. Jadi bagi Syiah macam ini, yes, lagi dia tak gulu, silakan. Kalau dia gulu, minta maaf. Kita ada pegangan kita sendiri. Macam kita kawan dengan orang Cina, orang bukan Islam, betul tak? Sekiranya okey, kita boleh kawan, tak salah. Betul tak? Kita boleh duduk semeja dengan dia, tak punya masalah. Tetapi kalau dia minum arak, tak, kita tak ikut. Minta maaf lah, itu awak okey, saya hormat. Tapi saya tak minum. You have to respect me also. I have to respect you, and mutual respect lah. Okay? We respect each other. Awak makan khinzir, okey, saya tak boleh hina awak. Tapi awak kena faham, saya tak boleh ikut. Itu maksudnya, ya. Gitulah maksudnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, adakah berdosa? Allah, soalan ni pula. Adakah berdosa, macam kena, adakah berdosa kalau seorang itu melanggar undang-undang kecil sivil, seperti seberang jalan atau merokok, atau melanggar peraturan bawa kereta? Betul, berdosa tak? Bawa kereta, langgar undang sivil. Bawa kereta letak 90 km, paling laju, tapi bawa 140. Berdosa ke tak berdosa? Masjid Istighfar, keluar Masjid Istighfar, belok kiri, nak pergi SPH, nak kena belok kiri, nak kena U-turn, jauh, minyak nak habis. Potong dekat, belok kanan aja. Boleh tak? Ya Allah, Ustaz Imam pun buat. Kan? Siapa tak buat kan? Imam buat, Bilal buat, semua buat. Tak? Nasib lah. Okey. Ini soalan susah sikit nak cakap. Okey. Ini benda sebenarnya beginilah, ya. Allah SWT berfirman, Ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Ta'ala kamu pada Allah, ta'ala kamu pada Rasul, dan orang-orang dilantik menjadi pemimpin di antara kamu, ya. Jadi dalam bab ni para sekalian, undang-undang bukan untuk dipecahkan. Undang-undang jalan raya Quran tak sebut, hadis tak sebut. Pasal apa? Tak perlu. Kalau Quran nak terangkan semua undang jalan raya pun, sampai 1000 juz pun tak cukup. Betul tak? Ini bukan buku undang-undang, ini buku mukjizat, ini buku pegangan. Nampak tak? Ya? Islam cara cakap secara umum dalam Quran, ya. Itu maknanya. Jadi dalam masalah ni, ya, bila kita dah buat undang-undang, ada undang-undang kita panggil qisas, ada undang-undang kita panggil hudud, ada undang-undang kita panggil ta'zir, ya. Qisas jelas, bunuh, jawabnya bunuh balik, ataupun kena ganti rugi. Bunuh ada macam-macam, ada bunuh sengaja, bunuh dengan niat, ada bunuh tanpa niat, ada bunuh tak sengaja, tersilap, ya. Termasuklah orang bawa kereta langgar orang mati. Dia tak niat nak bunuh orang tu. Dia pun tak macam apa, bukan kata tanpa niat, tidak kan. Dia tak pernah nak buat bersikap kasar pun, tapi tersilap, kan. Itu maknanya. Jadi ini semua anda kisah Quran, hadis sebut. Hudud, hadud qati'un tariq, hadus sirqah, hadus zina, ya. Hudud dalam bab zina, dalam bab mencuri, dalam bab jenayah, ya. Ini ada dalam Quran, dalam hadis. Tapi takzir, hukuman-hukuman ringan yang mana hakim boleh jatuhkan hukum berdasarkan keadaan. Orang buang sampah, negeri lain tak ada, Singapura ada. Bagus, disiplin oleh Singapura. $500. Sekali kena tak ada apa-apa, bagi won, 2 kali won, 3 kali bayar 500. Sekarang pula lebih dahsyat, kena pula sapu. Berapa hari buat kerja-kerja masyarakat, ya. Lepas tu muka terpampang surat khabar. Itu nak didik supaya jangan buang sampah sembarangan. Ini takzir. Berdosa tak kalau orang langgar undang-undang ni, ya?
Kalau betul-betul melanggar undang-undang sampai membahayakan orang lain, berdosa. Tengok pada kita, Allah Ustaz, ini semua kecil. Langgar traffic light, apa yang masalah, berdosa ke apa? Awak ingat, langgar traffic light tu boleh korbankan 2 nyawa. Menjadikan berapa keluarga sengsara. Bawa Ferrari, patuk merah, stop, jalan terus 180 km per hour, jalan terus, berdebab langgar, pap, 3 nyawa mati, 1 separuh mati. Betul? Itu dia, bahaya tak? Jadi soal berdosa kalau langgar. Tapi bukanlah dosa kena rejam ke, tak adalah. Tapi ini benda boleh membawakan mudarat pada orang lain. Itu maknanya perlu ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, bahaya. Bayangkan tak ada lampu merah, tak ada lampu hijau, tak ada undang-undang, jalan terus. Macam mana? Hari ni kita pun tak sembahyang kat masjid. Pasal apa? Kereta pun tak boleh parking. Semua orang tak undang-undang, semua langgar. Itu masalahnya. Ya, jadi mesti ada undang-undang. Jadi mesti kena ikut, tak boleh langgar. Islam ada peringkat tu, maknanya ada martabat tu, undang-undang sivil. Okey, baik. Ketiga, apakah hukum kalau seorang wanita pakai tudung tapi pakai t-shirt dengan pendek atau jeans ketat dan sebagainya? Hukumnya tidak tutup aurat habis itu. Ya, walhasil kena pakai tutup aurat. Aurat ni bukan setakat pakai tudung. Ya, dia pakai baju mandi, pakai tudung pun tak pakai juga. Pakai tudung juga. Tapi still juga, bukan untuk aurat kan. Jadi aurat semua kena tutup, ubah warna, ubah bentuk. Bentuk ni very important. Kadang-kadang dia pakai baju kurung tapi ketat. Macam tak bernafas. Ya. Ini juga belum tidak mencapai ciri-ciri menutup aurat. Ya, okay, Ustaz, apakah hukum bersanding? Dan apakah hukum kita menabur kunyit pada pengantin? Apakah hukum menabur kunyit pada pengantin? Jawapannya tidak ada masalah. Harus kalau sekiranya kedua-dua pengantin itu ayam. Kalau dia ayam bolehlah. Masalah bukan ayam kan, dia tak payahlah. Ini semua membazir. Okay? Membazir pasal apa? Pasal beras ni tuan-tuan, bukan murah. Bukan senang. Awak tahu tak? Cuba kita tu proses nak buat beras ni. Berapa lama peladang tu proses dan berapa biji beras saja yang ada dalam satu pelan tu satu ni kan, berapa biji. Kita dapat dekat Singapura limpah buang. Yang datang tu dia ingat pengantin tu ayam ke tu. Kalau ayam tak apa, tabur. Kalau yang datang kadi-kadi pun ayam juga tak apa. Boleh makan kan. Masa bukan ayam tak boleh lah, membazir habis itu. Ini adat karut, buang. Ya, kalau adat macam ni buang. Pasal apa? Salah dari hukum syarak. Kalau tak, okey. Betul tak? Kalau dia tabur duit, taburlah untuk budak-budak kan. Yang penting duit tu orang ambil juga. Betul tak? Itu maknanya. Tapi tabur duit siling, siapa nak pergi kejar? Kalau duit 50-50, budak-budak, bapak budak pun kejar. Kan? Itu maknanya. Okey. Jadi seterusnya kita teruskan. Apakah hukum seorang perempuan pergi menghantam ziarah kubur di hari pengundian? Tidak kira sama ada dia itu ibunya atau kakaknya, makcik dan seterusnya bersih mati. Saya dengar ada orang kata boleh pergi, ada pula kata tak boleh pergi. Yang mana boleh dibetul? Okey, banyak sangat orang bagi pandangan. Okey, jawapannya gini. Orang perempuan dalam hadis Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku pernah melarang kamu semua daripada menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah. Ya, kerana ia mengingat kamu pada kematian. Ya, begini ya, orang perempuan boleh pergi kubur. Ya, dengan syarat jaga batas-batasan syarak. Kadang-kadang dia pergi kubur macam dia nak pergi night club, kan? Terus saya kata dia Pak Haji yang tukang mandi mayat tengok pun menggigil juga tengok dia. Betul tak? Ini tak bagus, tak betul. Ya, patut pergi kubur, nampak kubur, ingat pada akhirat, ingat pada nak mati. Tapi bila dah ada perempuan-perempuan masih pergi kubur, Pak Haji yang tukang mandikan mayat pun lupa pada kematian, nak hidup lagi lama lagi. Jadi tak betul. Ya, jadi jaga aurat. Jaga. Ya, perempuan pergi banyak batasan, bukan bersulit pakai baju kurung, pakai baju putih, pakai jarang. Itu pasal lupa kematian. Baca talqin pun salah nama lagi sebut. Okey, ini masalahnya. Jadi orang perempuan nak pergi kubur, make sure dia jaga dia punya
tata tertib tadi itu. Untuk yang ada daripada kematian boleh. Satu. Perempuan yang tak boleh pergi kubur ialah perempuan yang sedang dalam iddah. Orang perempuan